Okay, saya menjawab soalan yang kedua yang ditanyakan berkenaan dengan adakah patut kita menerima bantuan daripada negara-negara luar untuk membebaskan Palestin. Sebelum jawab soalan tersebut, kita jawab terlebih dahulu persoalan adakah Palestin boleh dibebaskan dengan kekuatan mujahidin semata-mata yang berada di bumi Gaza pada hari ini. Maka jawapannya, kalau nak mudah, ialah tidak. Memang Allah Alam, kalau Allah menang boleh menang. Tapi dengan kekuatan mujahidin sahaja yang ada pada hari ini, mereka tidak boleh menang dalam keadaan nak membebaskan Palestin dengan kekuatan yang ada pada mujahidin sahaja yang ada di bumi Gaza, tidak boleh. Memang kemenangan itu perlu dicapai dan disepakati oleh keseluruhan umat Islam. Dan selain daripada umat Islam, kita juga mengharapkan orang lain untuk datang membantu. Sebab kita selama ini ditunggang. Kenapa kita tak nak menunggang? Dan kalau kita tengok sebenarnya, kalau kita sebelum kita pergi jauh lah, orang bukan Islam yang nak membantu contohnya. Orang sekarang yang untuk membantu Palestin dengan sangat jelas, ataupun dengan lebih baik daripada negara-negara yang lain, kalau nak ikutkan negara-negara sekitar yang ada ke bumi Palestin tersebut, ialah negara-negara yang orang sebut sebagai negara Syiah, kalau nak sebut. Dan negara-negara ini yang membantu sama ada Hezbollah ataupun Syria, walaupun apa yang mereka buat pada ketika ini nampak agak minimum berbanding dengan keupayaan mereka, kekuatan ketenteraan yang ada pada mereka, iaitu mereka menghantar roket-roket mereka di kawasan-kawasan sempadan di antara Gaza dan antara Lebanon dan juga kawasan tanah Israel itu sendiri, ataupun mereka sekurang-kurangnya memenangkan mujahidin-mujahidin yang ada di selatan Lebanon dan juga di dalam kawasan Syria untuk melepaskan roket-roket mereka, mujahidin Palestin, maksudnya bukan roket daripada Hezbollah. Tetapi itu adalah yang paling minimum boleh dilakukan saat negara-negara yang lain yang disebut sebagai negara Sunni, misalnya Mesir dan Jordan, boleh lakukan dan telah lakukan. Kalau kalian nak tahu sempadan yang ada untuk masuk ke Gaza selain daripada melalui tanah haram Israel, ialah sempadan di sebelah selatan, yang mana sempadan itu adalah sempadan Gaza dan juga Mesir. Tak ada kaitan langsung dengan Israel, tidak dikawal langsung oleh Israel. Kebenaran berlaku pergerakan keluar dan masuk adalah daripada Mesir semata-mata. Dan pintu sempadan ini selain daripada zaman Dr. Morsi yang berkuasa hampir 1 tahun sahaja, tidak pernah dibuka seluas-luasnya untuk membolehkan orang-orang Gaza bergerak keluar dan masuk. Saya ingat tahun 2015, 2016 saya duduk di Gaza itu, bila mana kita nak keluar daripada pintu sempadan Rafah, pintu sempadan itu hanya dibuka 3 bulan sekali, lebih kurang. Setiap 3 bulan dibuka satu kali, 2 hari. Setiap hari dibenarkan 300 orang sahaja lebih kurang untuk keluar daripada bumi Gaza. Kita mendaftar nak keluar daripada pintu sempadan tersebut. Hari itu, ketika itu saya punya nombor giliran lebih daripada nombor 10,000. Jadi bayangkan setiap 3 bulan 600 orang boleh keluar daripada Gaza. Kalau nombor 10,000, maksudnya berapa tahun kita kena tunggu supaya kita boleh keluar dan selesaikan urusan kita di luar. Hari ini bantuan yang masuk ke dalam bumi Gaza, rakyatnya yang hampir mati kebuluran, rakyatnya yang merayu untuk mendapatkan sebotol air bersih, berderet ratusan malah ribuan lori-lori yang menunggu nak masuk ke dalam bumi Gaza, disegat dan dihalang oleh Mesir. Sehingga kini, kalau tak salah saya, lebih kurang 1,000 sahaja lori yang telah dibenarkan masuk sejak daripada awal peperangan. Sedangkan 2.3 juta orang Gaza, mereka memerlukan 1 hari di luar daripada waktu peperangan 500 lori barang-barangan. Jadi di manakah harapan yang boleh kita letakkan kepada negara-negara Islam Sunni ini? Tak boleh nak letakkan harapan. Sebab itulah tak hairan bila mana Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh 3 tahun yang lepas lebih kurang, dia buat satu interview dengan Al Jazeera. Bila ditanya soalan negara manakah yang paling banyak membantu perkembangan mujahidin-mujahidin dari segi keupayaan, kekuatan teknologi mereka yang ada di dalam Gaza, dia sebutkan nama 3 negara. 1 Syria, 1 Lebanon, yang ketiga Sudan. Lebanon dan juga Syria sebab apa? Sebab negara-negara ini yang membenarkan komander-komander Brigade Izzuddin Al-Qassam pergi dan mendapatkan bantuan, pergi dan mendapatkan latihan di dalam negara-negara tersebut. Berlanjutan sampailah berlaku peristiwa Bashar al-Assad. Ketika itu Hamas diminta untuk sokong Bashar al-Assad supaya boleh diteruskan
sokongan kepada Hamas, tetapi Hamas menolak. Hamas kata, aku tak masuk campur hal ehwal luar. Urusan aku Palestin sahaja, dan apa-apa yang mengganggu Palestin. Selain daripada itu, aku tak masuk campur. Membuktikan bahawa Hamas bukan Syiah. Satu soalan lagi yang orang suka sekali tanya. Bila orang kata Iran tolong, orang kata Syria tolong, orang kata Lebanon tolong, oh Hamas Syiah. Sejarah tak baca, malas nak belek, hanya pandai melontarkan andaian dan kata-kata. Dan Sudan dia kata sebab apa bantu? Sebab dijadikan laluan untuk duduk masuk senjata, melalui Sudan, kemudian melalui Mesir dan masuk ke dalam bumi Gaza. Jadi dalam isu pembebasan ini, siapa sahaja yang nak membantu, ahlan wa sahlan, silakan membantu. Di belakangnya terpulang kepada kebijaksanaan orang-orang Palestin bagaimana mereka mengurus dan mengatur untuk memastikan negara-negara ini tidak, orang kata apa, tidak pula menjadi penjajah baru ke atas Palestin. Ada punya urusan kepentingan dia yang secara geopolitik kat situ, dia tak nak US berkuasa kat situ, dia nak ada base dia sendiri kat situ. Itu kau punya pasal. Selepas bebas, kita dah jadi negara berdaulat, kita boleh bincang. Tapi sekarang siapa saja yang nak bantu, bantulah. Dan jangan hanya melihat umat Islam yang berada di bumi Gaza, malah umat bukan Islam, orang-orang Palestin Kristian yang berada di Gaza dan di kawasan tepi barat dibunuh. Setiap hari tanpa ada campur tangan. Allahuakbar.